Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR kita hari ini, kita akan masuk tajuk baru iaitu unit 9, bumi. Okey, kita akan belajar mengenai bumi. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 156 hingga 159. Apa yang kamu akan pelajari hari ini ada dua benda. Yang pertama, graviti bumi, dan yang kedua mengenai kepentingan daya tarikan graviti. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah salah satu petikan gambar yang cikgu ambil daripada buku teks kamu pada muka surat 156. Okey, ada 3 orang sahabat tengah bermain di taman permainan. Kemudian mereka tertanya-tanya kenapa semua objek yang dilambung, semua objek yang mereka lambung akan jatuh semula ke bawah. Okey, kenapa objek-objek itu tak terapung dekat udara? Okey, kamu rasa kenapa objek semua jatuh ke tanah? Okey, kenapa? Boleh tak kamu fikirkan? Okey, ini adalah disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi. Okey, kat bumi kita ni ada daya tarikan graviti. Okey, jom kita tengok apa itu tarikan graviti. Konsep graviti ni sebenarnya dicetuskan oleh seorang saintis yang bernama Sir Isaac Newton. Pernah dengar tak nama dia? Macam familiar kan? Okey, Sir Isaac Newton ni satu hari dia rasa letih, kemudian dia rehat dekat bawah sebuah pohon apple. Okey, tengah dia berehat tu, tiba-tiba ada sebiji apple yang ranum jatuh kepadanya. Okey, jadi dia tertanya-tanya, kenapa buah apple ni boleh jatuh ke bawah? Mesti ada sebab. Okey, jadi dia dapat fikirkan bahawa dan dia rasa setiap objek dekat bumi ni ditarik oleh satu daya. Okey, jadi dinamakan daya ni adalah daya graviti. Okey, jom kita tengok apa itu graviti. Okey, kalau dalam bahasa Latin, graviti ni maksudnya berat. Okey, daya tarikan graviti ni ada pada semua objek. Okey, kalau dalam sains kita bagi maksud graviti ni sebagai daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, jadi kamu kena ingat apa maksud graviti. Apa maksud graviti? Graviti ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, kat mana pusat bumi? Okey, ni gambar bumi. Pusat bumi adalah di tengah-tengah bumi. Okey, apa objek sekalipun dekat muka bumi ni, termasuklah kamu, kucing kamu, permainan rumah kamu, semuanya ditarik ke arah pusat bumi. Okey, tengok gambar sini. Okey, ada orang baling bola. Kalau dilambungkan bola tu akan tetap jatuh ke bawah. Di sini ada bulu pelepah. Okey, kalau bulu pelepah tu dilepaskan ke udara, dia tetap akan jatuh ke bawah. Hujan pun jatuh ke bawah. Tak kiralah objek tu berat ke, objek tu ringan ke, semuanya akan jatuh ke bawah. Sebab apa jatuh ke bawah? Sebab objek-objek ni ditarik oleh daya tarikan graviti. Okey, daya tarikan graviti ni dia akan tarik semua objek pada muka bumi ni ke arah pusat bumi. Sebab itulah kamu pernah terfikir tak? Okey, bumi kan bentuk dia bulat kan? Tapi kenapa air laut kan
kenapa air laut tu dia tidak keluar daripada bumi? Kenapa dia stay saja kat tempat tu? Kan, sebab bumi ni kan bulat. Kalau secara logiknya kan, bumi ni berputar. Okey, jadi takkan air laut tu tak tumpah kan? Kenapa? Sebab daya tarikan graviti. Bila ada daya tarikan graviti, jadi air laut ni dia akan duduk kat tempat dia situ. Dia tak keluar ke angkasa. Okey, kamu pernah tak terfikir apa yang akan jadi kalau dekat bumi ni tak ada graviti? Kamu rasa apa yang akan jadi? Okey, salah satu contoh kamu boleh tengok video yang cikgu lampirkan kat sini. Okey, ni video angkasawan Malaysia yang pertama, iaitu Syed Muzaffar Shukr. Okey, masa ni Syed Muzaffar Shukr dia ada satu misi ke ISS. Okey, ISS ni dia terletak di ruang angkasa, di luar daripada atmosfera bumi. Okey, sebenarnya sebab apa boleh adanya graviti? Sebab graviti ni dia wujud bila ada jisim. Okey, bila satu objek tu ada jisim, jadi graviti ni akan wujudlah. Kalau jisim objek tu lagi besar, graviti punya tarikan tu akan lebih kuat. Okey, contoh bumi. Bumi ni adalah satu objek yang ada jisim. Jadi sebab tu dekat bumi ni boleh ada daya tarikan graviti. Okey, kalau kita berada jauh daripada bumi, jadi maksudnya daya tarikan graviti kepada kita tu akan lebih kurang. Dia akan semakin berkurang lah. Sebab tu, okey, macam contoh dalam video ni. Okey, Syed Muzaffar duduk dekat angkasa kan. Jadi kat sana daya tarikan graviti tu berkurang. Jadi sebab itulah dia boleh terapung di udara. Okey, macam tu juga kalau dekat bumi ni tak ada graviti, kamu akan terapung di udara. Kawan-kawan kamu semua akan terapung. Kucing kamu terapung, permainan kamu, basikal, kereta, rumah kamu semua akan terapung kalau tak ada tarikan graviti. Okey, seterusnya kita akan tengok apa kepentingan graviti. Okey, yang pertama, memastikan objek tidak terapung di udara. Macam tadi cikgu cakap, kalau kita tak ada tarikan graviti dekat bumi ni, jadi semua objek akan terapung. Jadi pentingnya graviti ni untuk memastikan kita tidak terapung di udara. Okey, yang kedua, graviti ni dia membolehkan kita bergerak dan melakukan aktiviti dengan lebih mudah. Okey, kamu bayangkan kalau tak ada graviti, kamu terapung, macam mana kamu nak berjalan? Macam mana kamu nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat? Okey, itu akan menyukarkan pergerakan kamu. Okey, dan kepentingan yang ketiga, graviti ni dia membolehkan objek kekal pada kedudukannya.
Okey, kamu bayangkan kalau dekat bumi ni tak ada tarikan graviti. Okey, kamu nak makan, kamu lapar sangat, kemudian kamu nak makan. Kamu letak makanan kamu dekat atas meja, baru je gaya nak makan, makanan kamu terapung merata. Jadi susah kan? Makanan kamu tidak kekal pada kedudukannya. Okey, jadi ini saja kepentingan graviti. Kamu kena ingat, yang pertama, memastikan objek tidak terapung di udara. Okey, yang kedua, membolehkan kita bergerak dan melakukan aktiviti dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, membolehkan objek kekal pada kedudukannya. Okey, itu saja sesi PDPR kita hari ini. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham apa itu graviti dan apa kepentingan graviti. Okey, kalau kamu nak tanya apa-apa soalan, kamu boleh PM cikgu kat WhatsApp ataupun kamu boleh tinggalkan voice note dekat WhatsApp cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih.